buat satu ibadah, nak buat satu kebaikan, tiga benda ni mesti tanya diri kita dulu. Yang pertama, apakah ini perintah Allah? Yang kedua, kita mampu tak buat? Yang ketiga, pastikan kita berilmu dalam melakukan benda itu. Sebab kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dia kata amalan itu mengikut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw yujhala alaina azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha ghairuk. Bismillahi wa billah tawakkalna 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin, risalah bagi mereka yang mencari petunjuk Allah, lil Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Yang berkitab untuk surat 66. Jangan banyak bersumpah walaupun kamu berlaku jujur. Jangan melebar serta membanyakkan cakapmu walaupun kamu orang yang petah. Jangan kamu menyusahkan dan mengada-adakan urusan agama walaupun kamu orang yang alim, dan utamakan pengetahuan sebelum kamu berkata-kata. Utamakan belas kasihan setelah berijtihad, yakni sebarang pandangan dan fatwa. Layanilah orang ramai selagi mana agamamu akan terselamat, dan jauhilah bermuka-muka dan mengalah dengan mengorbankan agama daripada asal lagi. Gawilah manusia dengan tingkah laku yang baik, dan jangan kamu malu untuk mengatakan tidak tahu pada perkara yang kamu tidak tahu. Baik, jadi yang pertamanya beliau menasihati kita tentang bersumpah. Bersumpah ada kala dibolehkan, ada kala dituntut, dan ada kala ditegah dalam agama. Walaupun pada waktu itu kita berada di dalam kejujuran, bermakna kita tidak berbohong, tidak selama-lamanya. Walaupun kita tidak berbohong, bersumpah itu dibolehkan. Kenapa? Yang dimaksudkan dengan sumpah di sini adalah bersumpah yang menggunakan nama Allah. Contoh dengan nama Allah, wallahi, watallahi, demi Allah,
Yang dimaksudkan sumpah ini yang kita maksudkan dengan sumpah. Tapi kalau kata aku sumpah aku tak buat, yang tu tak termasuk dalam perbincangan kita. Yang kita sebutkan di sini adalah orang yang bersumpah menggunakan nama Allah. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang orang-orang yang bersumpah ini di dalam Quran. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang orang yang bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halifu, bersumpah itu melariskan jualan, wa mumhiqatun lil barakah. Bersumpah itu melariskan jualan, tetapi ia menghilangkan keberkatan. Memang kalau kita bersumpah, orang yakin dengan kita. Contoh, kita menjual satu barang, yang mana barang yang kita jual ini orang tak percaya keaslian dia, ataupun kita nak melariskan jualan kita dengan menggunakan nama Allah supaya orang tertarik. Kita kata, demi Allah barang yang saya jual ini adalah yang terbaik dalam dunia. Saya jual barang yang baik dan dalam masa yang sama kualiti pun terjaga. Bukanlah saya jual barang yang baik, jual murah kemudian kualiti tak ada. Demi Allah saya ambil barang pun dan harga sekian. Contoh dia bersumpah. Jadi orang ramai yang lalu-lalang di situ dengar bahawa orang yang contoh ramai orang yang lalu-lalang depan kedai kita, depan jualan kita, maka dia tertarik dengan sumpahan-sumpahan yang kita keluarkan. Tuan-tuan datang beli barang saya, wallahi demi Allah saya punya barang bukan barang tiruan, saya punya barang asli. Guna mikrofon cakap kuat contohnya. Haram ke tak haram? Tak berdosa sebab kita bukan berbohong. Kan kita tidak berbohong pun. Kalau bersumpah untuk perkara yang dusta, yang tu kita tak naklah bincang malam ni. Kerana ia jelas benda yang haram. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang jujur, orang yang betul, tetapi menggunakan nama Allah untuk urusan ataupun untuk mengaut untung dunia, maka itu yang dilarang. Jadi orang yang bersumpah tadi, dia menggunakan nama Allah, apa tujuan dia? Untuk melariskan jualan. Walaupun tidak haram, tapi kata Nabi SAW, mumhiqatun lil barakah, dia menghilangkan keberkatan. Kenapa dia dilarang? Kita bukan berbohong, sebab tidak memuliakan nama Allah, menjual nama Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan kekayaan atau menghimpunkan kekayaan. Itu yang ditegah dalam agama. Walaupun tegahan itu taklah sampai haram, taklah berdosa sebab kita tak berbohong. Cuma perbuatan itu perbuatan yang su'ul adab dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kurang adabnya dengan Allah. Maka lama-kelamaan dia tidak pandang nama Allah itu sebagai zat yang mulia. Sebab nak dapatkan minuman dia gunakan nama Allah, nak dapatkan nak melariskan jualan menggunakan nama Allah. Lama-kelamaan maka hilang respeknya dengan kalimah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan agung itu. Ini yang beliau sebutkan, bahawa jangan banyak bersumpah walaupun kamu berlaku jujur. Tapi kalau keadaan-keadaan yang memerlu dan memaksa kita bersumpah, maka pada waktu itu kita perlu bersumpah untuk penyaksian, kan? Maka pada waktu itu kita perlu bersumpah. Ataupun kadang-kadang bersumpah ini dia boleh jadi wajib. Jadi apa saja perbuatan kita ni tuan-tuan dan puan sekalian, dia akan terikat dengan salah satu daripada 5 hukum. Sama ada wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Apa saja kita buat, dia mesti salah satu hukum tu ada. Sama ada wajib, kalau tak jadi wajib dia jadi sunat, kalau tak sunat hukum dia makruh ataupun harus ataupun haram. Tuan-tuan belajar malam ni, apa hukum dia? Ada hukum dia. Sembahyang maghrib tadi, apa hukum dia? Ada hukum dia. Kemudian nanti kita balik makan, apa hukum dia? Kita balik tidur, apa hukum dia? Kemudian kita riadah, kita bersukan, apa hukum dia? Semua ada hukum. Mesti terikat dengan salah satu daripada 5 hukum tadi itu. Jadi termasuklah bersumpah.
bersumpah, ada waktu hukumnya wajib, ada waktu hukumnya sunat, ada waktu hukumnya harus, ada waktu hukumnya makruh, ada waktu hukumnya haram. Bilakah bersumpah itu wajib? Contoh, kita bagi contoh. Contohnya seseorang yang datang kepada kita mencari seseorang untuk dibunuh, contoh, kan? Jadi dia tanya saya, dia tanya, bang, tahu tak rumah fulan bin fulan? Saya tahu. Dengan luaran dia, saya tahu dia ni tak lain dan tak bukan, mesti dia nak pukul orang ni dengan 3-4 orang yang berantai dengan bertatu apa segala macam. Saya tahu dia ni mesti dia nak tak pukul, dia akan tembak ke, dia pancung ke apa, tak tahulah. Nampak gaya dia seperti itu. Jadi saya pada waktu itu, maka boleh tak berbohong? Bukan boleh, bahkan wajib saya berbohong. Saya kata saya tak tahu. Dan saya boleh lajak sikit, saya kata, oh semalam saya nampak dia balik kampung dah. Walhal kawan tu ada di rumah kita, menyuruh, contohnya kan. Jadi pada waktu itu kita boleh berbohong dan kita boleh bersumpah, bahkan wajib hukum dia. Kenapa? Kerana untuk menyelamatkan nyawa, untuk menyelamatkan darah, maka masa itu kita diwajibkan. Baik, kemudian jangan melebar serta membanyakkan cakapmu walaupun kamu orang yang petah. Jadi disebutkan oleh ulama bahawa orang yang at-taqiyu, orang yang takut kepada Allah itu la yatakallam bi kulli ma yurid. Dia tak bercakap semua apa yang dia nak. Tak semua apa yang dia nak dia bercakap. Kerana dia tahu setiap perkataan yang keluar daripada mulutnya itu ditulis, dicatat oleh malaikat. Banyak yang kita bercakap, banyak kemungkinan salahnya. Kalau seandainya kita yang membeli kertas untuk malaikat mencatat amalan kita, kata ulama, maka pasti kita lebih banyak diam daripada bercakap. Kalau kita tahu, tuan-tuan dan puan sekalian, ulama membuat andaian, kalau malaikat itu tulis atas kertas, kan, setiap yang kita cakap malaikat tulis. Ibaratnya tulis atas kertas. Kejap-kejap habis kertas, dia minta kita tolong beli kertas, pergi kedai beli kertas. Dah habis tak sampai 2 minit 3 minit habis 10 bandel kertas yang nama apa tu? Yellow. Kenapa ke atau jenama tu? Ada 10 bandel, beli tak sampai 5 minit habis. Kenapa habis? Kerana banyaknya dicatat, ditulis oleh malaikat. Jadi kata ulama, kalau seandainya kertas itu kita yang beli, maka pasti kita akan banyak diam daripada bercakap. Kenapa kita banyak diam daripada bercakap? Sebab kita sedar, oh rupanya semua perkataan yang keluar malaikat catat rupanya. Maka kita takut yang dicatat oleh malaikat itu perkataan-perkataan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata-kata yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu cakap macam ni? Kenapa kamu cakap macam ni? Bahaya. Kan kadang-kadang kita ni bercakap, ataupun kalau kita tidak bercakap, akhirnya yang mewakili suara kita tangan kita. Kita menyebarkan. Dulu kalau orang fitnah itu menggunakan mulut, sekarang fitnah itu boleh menggunakan tangan dengan kita menyebarkan fitnah menggunakan handphone. Kita boleh maki orang, kita boleh kecam orang, kita boleh mengaibkan orang, dan juga kita boleh mencederakan orang dengan hanya satu tekan butang share. Maka orang ramai ataupun ada orang yang terguris dengan perbuatan kita. Kadang-kadang kita tak fikir perbuatan kita yang tak sampai 2 saat itu, kita tekan saja. Rupa-rupanya ada orang yang terguris dengan kata-kata kita tadi itu, yang bukan sebentar untuk dia sembuh. Maknanya orang itu nak sembuh daripada fitnah yang kita buat, mungkin makan masa sebulan 2 bulan. Daripada fitnah yang kita buat, orang yang terpalit contohnya kan, atau orang yang difitnah, orang yang dimalukan, orang yang dikecam. Ingat, mudah ke dia nak sembuh daripada penyakit dia, kan? Daripada sakit hati yang orang fitnah tadi itu. Kemudian disertakan keluarganya, isterinya dengan anak-anaknya dan segala macam. Kadang-kadang yang salah itu satu, atau suami ataupun ayah, tapi yang dikaitkan juga dengan anak, dikaitkan dengan isteri, maka akhirnya berlakulah kemurungan, kan, tekanan dan segala macam. Jadi ini yang berlaku. Jadi kita mudah je tekan share, maka
orang tahu tentang satu-satu maklumat. Tapi kita kena ingat bahawa ramai mana orang yang terguris dengan kata-kata kita tadi itu. Apakah apa yang kita lakukan tadi itu Allah Subhanahu wa taala tak tanya? Pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jangan kamu menyusahkan dan mengada-adakan urusan agama. Maknanya kalau seandainya nak melakukan satu ibadah ni tuan-tuan, dia ada SOP dia. Nak melakukan satu ibadah itu perlu kita pastikan 3 benda. Nak buat satu benda, satu kebaikan, satu ibadah, pastikan 3 benda. Apa dia? Yang pertama, pastikan apa yang kita nak buat ini adalah perintah Allah. Ini yang kita nak buat ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perintah iblis. Ini bukan hasutan daripada syaitan, tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita datang ke masjid. Kita nak buat nak berjalan ke masjid solat, tahu tak ini perintah siapa? Tahu ini perintah Allah. Okey, itu yang pertama, pastikan apa yang kita nak buat dia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian yang kedua, pastikan kita mampu lakukan. Kalaupun ia perintah Allah, tapi kalau kita tak mampu nak buat, jangan buat. Lebih baik daripada kita buat. Tinggalkan lebih baik daripada kalau kita buat. Kalau ada satu ibadah, satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita yakin kita tak mampu nak buat, lebih baik jangan buat daripada kita buat. Kita bagi contoh. Contoh, kan? Kita nak nasihat orang menggunakan lidah kita. Tengok orang buat salah depan kita, kita nak nasihat. Tak semua orang yang kita boleh nasihat begitu. Ada orang yang kita boleh nasihat kerana kita yakin dia boleh dengar apa yang kita nak sampaikan. Soal dia terima ataupun tak, itu cerita dia. Yang penting dia dengar apa yang kita nak sampaikan. Kalau dia terima ataupun tak, itu bukan urusan kita dah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu nasihat dia. Tapi kalau seandainya kita tahu kalau aku buka mulut je, bukan sekadar dia tak dengar, dia pukul aku, maka pada masa itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak boleh buka mulut menasihati dia. Kenapa? Kerana dengan menasihati dia yang sedang berjudi tadi itu, maka akan mengakibatkan nyawa kita mungkin terancam. Maka masa itu lebih baik kita diam daripada kita memberi nasihat. Maka sebab itu Nabi SAW sepanjang Nabi di Mekah, 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi SAW tak berperang. Sehinggalah bila Allah Subhanahu wa taala izinkan perang, maka barulah Nabi SAW melancarkan perang. Bila ketika Nabi SAW berada di Madinah, setelah ada kekuatan, sudah ada tentera yang cukup, maka barulah diizinkan perang. Walhal ketika Nabi SAW berada di Mekah, kan, orang-orang Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah ada dah yang datang jumpa Nabi berbai'ah. Ada yang katakan, Nabi, ya Rasulullah, kami akan berbai'ah dengan kamu, kami akan bersama dengan kamu, dan kami akan perangi orang-orang yang memerangi kamu. Ya wahai Muhammad, bolehkah kami memerangi orang-orang yang memerangi kamu? Jadi sahabat-sahabat yang daripada Madinah yang baru kenal Islam itu telah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang Arab yang perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab masa itu sahabat-sahabat diugut, Nabi diancam, ada sahabat yang diseksa, ada sahabat yang diambil harta. Jadi sahabat pada waktu itu tertekan, kan? Kerana penindasan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Maka orang daripada Madinah menawarkan, dia kata, wahai Muhammad, biarkan kami untuk memerangi orang-orang yang memerangi kami, wahai Muhammad. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku belum lagi diizinkan untuk itu. Kenapa? Kerana Allah nak ajarkan kepada kita pada hari ini, kalau kita tak mampu, jangan buat. Kalau seandainya kita tak mampu, maka jangan kita buat, kerana ia akan mendatangkan kerosakan yang lebih besar. Baik, itu yang kedua. Kemudian SOP dia yang ketiga, sebelum kita lakukan satu-satu benda, maka pastikan kita lakukan dengan ilmu. 3 benda ni, tuan-tuan nak buat satu benda, nak buat satu ibadah, nak buat satu kebaikan, 3 benda ni mesti tanya diri kita dulu. Yang pertama, apakah ini perintah Allah? Yang kedua, kita mampu tak buat? Yang ketiga, pastikan kita berilmu dalam melakukan benda itu.
Sebab kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dia kata amalan itu mengikut ilmu. Amalan dia mengikut ilmu, seperti badan kita mengikut pandangan kita. Kalau kita pandang ke depan, kita tak akan jalan ke kanan, kita akan jalan ke depan. Kalau kita pandang ke kiri, maka kita tak akan jalan ke kanan, kita akan jalan ke kiri. Begitulah amalan kita. Jadi amalan perlu mengikut ilmu. Sedikit amalan orang yang berilmu jauh lebih baik daripada banyaknya amalan orang yang tidak ada ilmu. Kenapa jadi macam tu? Kerana banyaknya salah orang yang beramal tanpa ilmu berbanding orang yang berilmu amalannya pasti betul. Maka sebab itu kita perlu tahu, tuan-tuan dan puan sekalian, majlis ilmu dia tak sama dengan majlis ibadah. Kan? Majlis zikir, majlis selawat, majlis apa lagi, baca yasin dan segala macam ni, ini dipanggil majlis kita beribadah. Ibadah diri kita. Yang kita ada malam ni dipanggil majlis ilmu, kan? Majlis zikir yang kita zikir, kita selawat, kita baca Quran, tuan-tuan baca yasin malam Jumaat, kan? Itu dipanggil majlis zikir. Yang malam ni kita berada malam ni dipanggil majlis ilmu. Sama ke fadilat dia? Tak sama. Fadilat ataupun kelebihan orang yang berada di dalam majlis ilmu jauh lebih besar daripada kelebihan orang yang berada dalam majlis zikir. Orang kita duduk dalam majlis zikir baca yasin, ataupun kita berzikir, ataupun kita selawat, ada pahala tak? Besar pahala dia, kan? Kita baca Quran, pahala dapat. Kita zikir, pahala dapat. Kita selawat, pahala dapat. Tetapi besar lagi pahala orang yang hadir ataupun orang yang berada dalam majlis ilmu. Tetapi realiti yang kita tengok mungkin bukan di tempat tuan-tuan lah, di tempat yang lain majlis zikir ataupun baca yasin lebih ramai daripada majlis ilmu. Kan? Ada satu tempat saya ceramah hari Khamis malam Jumaat. Lepas maghrib kuliah, lepas isyak baca yasin. Orang berderu datang lepas azan isyak. Pasal apa? Pasal nak datang baca yasin pada Khamis malam Jumaat. Tak salah, dapatlah pahala, banyak pahala tu. Kan kita baca yasin, kita baca Quran, kita berzikir, kita berdoa tu semua ada pahala tu. Tetapi yang mana lagi banyak pahala? Kalau nak yang terbaik, kita hadirlah dua-dua. Tapi kalau antara dua pilihan kita nak ada dalam majlis ilmu ataupun kita nak berada dalam majlis zikir, pahalanya banyak. Berada dalam majlis ilmu jauh lebih banyak. Kalau kita nak kejar pahala, maka sudah tentu kita akan dahulukan majlis ilmu berbanding majlis zikir. Sebab itu cuba kita tanya diri kita, apa yang kita cari sebenarnya? Pahala. Majlis ilmu jauh lebih banyak pun pahala daripada majlis zikir. Kenapa tak datang majlis ilmu? Kan? Hatta orang yang berada dalam majlis ilmu, walaupun dia kadang-kadang tu terlelap sekejap, kan? Maka itu juga dapat tempias daripada keberkatan dan kemuliaan majlis ilmu. Kita tak nampak hari ni kelebihan dia, kita hanya duduk dengar saya bercakap dengan seorang. Tuan-tuan tak nampakkan kelebihan dia. Tapi kata Nabi SAW, orang yang belajar ilmu kemudian menyampaikan ilmu itu, seluruh makhluk yang ada di langit, yang di darat dan yang berada dalam laut, semuanya berdoa kepada Allah untuk kita. Semua mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau ada seorang wali, seorang ulama, kita cepat-cepat jumpa dia, minta dia doakan untuk kita, kan? Kerana dia orang yang orang ahli ibadah, kan? Orang yang jauh daripada dosa. Tapi dia tetap manusia yang kadang-kadang ada salah dia. Tapi yang disebut oleh Nabi SAW ini didoakan oleh makhluk yang tak pernah berdosa dengan Allah. Siapa dia? Antaranya malaikat. Malaikat ini apa yang Allah suruh semua dia buat. Dia tak pernah deraka dengan Allah Subhanahu wa taala. La yu'sunallah, dia tak pernah bermaksiat, melakukan maksiat kepada Allah. Tak pernah kata tak bila Allah Subhanahu wa taala perintah. Tak pernah tak sujud dan tak pernah tidak beribadah kepada Allah. Tu yang namanya malaikat. Jadi malaikat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang belajar, mencari ilmu dan mengajarkan ilmu.
Nabi SAW sebut perbezaan antara abid dan alim. Abid ni siapa dia? Ahli ibadah, orang yang sentiasa ibadah. Alim ni orang yang berilmu. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia antara aku dan orang yang paling rendah di kalangan kamu, kata Rasulullah. Perbezaan alim dan abid, perbezaannya seperti aku dan orang yang paling rendah di kalangan kamu. Jadi sahabat yang paling rendah itu dianggap abid, dan Nabi itu alim. Maksudnya perbezaan yang jauh. Kelebihan kemuliaan orang yang alim, orang yang ada ilmu ini jauh lebih tinggi daripada abid. Abid ni tinggi dah makam dia, banyak dah pahala dia. Tapi kalau berilmu jauh lebih banyak pahala dia. Kan? Sebab apa? Kenapa jadi macam tu? Kan? Sebab kalau kita buat ibadah, zikir ke, kita baca Quran ke, kita sembahyang ke, itu hanya untuk kita seorang. Bila kita sembahyang, itu hanya untuk kita. Kita baca Quran, itu hanya untuk kita. Kita berzikir hanya untuk kita. Ibadah kita seseorang, awal yang tak dapat manfaat dia. Tapi kalau ilmu kita dapat, dan dia akan berkembang kepada orang lain, dia akan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu ilmu. Kalau kita sembahyang, kita seorang je lah dapat, isi anak-anak kita tak dapat manfaat dia. Tapi kalau kita ada ilmu, isteri dapat manfaat dia. Dapat manfaat macam mana? Kita bukan mengajar ilmu pun, tapi dengan ilmu yang kita ada, kita amalkan, kita jadi orang yang baik, kan dapat isi tadi manfaat daripada kebaikan kita, daripada akhlak yang baik kita, daripada sopan santun yang kita, daripada ilmu yang kita dapat tadi itu, maka isi dapat manfaat. Kita belajar contohnya, kan? Kita belajar bahawa memaafkan orang itu pahalanya besar, dan lagi besar kalau orang tu tak minta maaf, kita maafkan dia. Kalau orang tu bersalah dengan kita, kemudian dia datang minta maaf, kita maafkan dia, pahala besar dia, pahala besar. Tapi kalau dia tak minta maaf pun, bahkan dia tak mengaku salah, bahkan dia kata aku takkan minta maaf dengan kau selama-lamanya, kan? Tapi kita tetap memaafkan dia, jauh lebih besar pahala dia. Jadi kita dengar kelebihan tu, kan? Maka kita pun cuba amalkan sikap pemaaf, kan? Kita cuba amalkan sifat pemaaf ini, maka kita sentiasa memaafkan orang. Di tengah jalan contohnya, orang melakukan salah kepada kita pun kita maafkan. Tak apalah, dia mungkin dia ada urusan penting, orang potong queue ke, orang apa segala macam, kita maafkan. Jadi sikap kita yang baik tadi itu, yang menjadi seorang pemaaf tadi itu, isteri kita pun dapat manfaat. Sebab kita tak bising-bising dalam kereta. Ada orang yang tak boleh, dia tekan horn tu bukan main panjang, kan? Kalau ada orang yang bersalah dengan dia, isteri pun jadi serabut. Jadi kalau kita jadi orang yang baik, seorang yang pemaaf, kan, orang yang sopan santun, maka isteri dapat manfaat, anak-anak dapat manfaat, jiran tetangga dapat manfaat, kawan-kawan dapat manfaat. Itu kelebihan orang yang belajar ilmu, orang yang ada ilmu. Maka sebab itu pahalanya pun besar. Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah bagi tahu bahawa tak sama orang yang ada ilmu dan juga orang yang tidak ada ilmu. Baik. Kemudian utamakan belas kasihan setelah berijtihad sebarang pandangan. Maksudnya kita perlu sentiasa rasa ibadah yang kita buat paling sempurna itu, kita tidak boleh menganggap bahawa pasti ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan ataupun apa ibadah yang kita rasa ini paling sempurna dah. Contohlah contoh. Malam-malam kita bangun, kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah, mengalir air mata kita, kan, kita minta ampun kepada Allah, kemudian kita sembahyang, kita berdoa, kita berzikir. Baik. Kita rasakan inilah ibadah yang paling baik aku buat sepanjang sejarah hidup aku. Okay? Baik, beliau ajarkan kepada kita bahawa kita jangan menganggap pasti ibadah yang kita buat yang paling baik itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau macam tu, apa yang kita perlu buat? Kita perlu mengharapkan moga-moga Allah terima ibadah kita. Sebab apa? Ada sebab dia.
Sebab kita perlu sedar bahawa setiap yang kita buat, hatta saya bercakap, tuan-tuan yang datang tadi sembahyang maghrib, kita datang dengan kuliah, semua yang kita buat ini tak ada satu pun yang kita buat sebenarnya, melainkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang berikan hidayah, Allah berikan kekuatan untuk kita dapat apa yang kita nampak tadi itu. Yang pertama, Allah berikan hidayah, Allah beri petunjuk. Semua Allah bagi petunjuk. Yang sembahyang pun dapat petunjuk, yang tak sembahyang pun dapat petunjuk. Dia tak sembahyang takkan dapat hidayah? Ya, dia dapat hidayah. Hidayah itu sampai kepada dia. Cuma dia tak ambil hidayah itu, yang dipanggil dia tidak ada, tak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dia? Maksudnya dia tahu bahawa sembahyang itu wajib, dapat pahala buat, dosa kalau tak buat. Dia tahu benda tu tak? Dia tahu. Orang perempuan Islam yang tidak bertudung tahu tak bahawa menedahkan aurat itu haram dan berdosa? Tahu. Kita sebagai seorang ayah, tahu tak anak kita yang tak pakai tudung itu, kita juga akan besok menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu. Tapi soalan yang kedua, yang kita tahu salah, kita perbetulkan tak? Kalau kita perbetulkan, bermakna Allah mengurniakan taufik kepada kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan satu-satu benda. Orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan dosa, semua perbuatan itu digerak atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Maka sebab itu kita jangan sombong. Kan contoh, kita dah bila orang tanya kita lah, Haji puasa hari-hari, selang sehari-hari ni puasa, besok tak puasa, kemudian lusa puasa, tulat tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. Jadi apa amalan Haji kuat sampai boleh istiqamah berpuasa macam ni kan? Saya pun teringin nak puasa macam Haji juga. Kemudian kita pun jawab, Haji tu jawab. Dia kata, macam mana tak boleh, dah 20 tahun kot saya buat, jadi benda tu dah biasa buat, saya boleh buat lah. Orang yang seperti ni, orang yang tak kenal Tuhan, sebenarnya dia puasa bukan pasal dia hebat, tapi pasal Allah Subhanahu wa taala yang bagi dia hidayah, Allah berikan kekuatan sehingga dia mampu berpuasa, tu yang dia boleh berpuasa. Jadi jawapan tadi tu jawapan orang yang sombong. Itulah jawapannya Qarun. Bila orang tanya, macam mana kau dapat harta banyak, duit kau banyak, harta kau banyak, dia kata itu sebab kemahiran aku dah pengalaman berniaga dah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, jadi takkanlah aku tak berjaya dalam perniagaan. Kan? Ini jawapan Qarun. Yang dia tak nampak sebenarnya makan minum dia semuanya Allah Subhanahu wa taala yang bagi. Jadi kalau Haji tadi itu dia perlu jawab begini, dia kata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada saya untuk saya beribadah seperti ini. Jadi orang ini dia sedar bahawa ibadah yang dibuat itu hasil pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jawapan seperti tadi itu jawapan orang yang sombong, orang yang tak nampak bahawa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada dia. Macam kita pada malam ni, Allah Subhanahu wa taala yang bantu kita. Yang pertama Allah bagi hidayah. Yang kedua Allah berikan taufik kepada kita. Bila dengar azan kita nak datang masjid. Ada orang yang dengar azan tapi dia buat tak tahu rumah dia depan masjid dia. Bukan masjid ni lah, masjid tempat lain. Tapi dia dengar, dia buat tak tahu je, dia buat pekat badak je. Sebab apa? Sebab taufik itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tak bagi taufik kat dia? Sebab dia tak nak. Kan? Bukan pasal Allah saja tak bagi, sebab dia yang tak nak. Kan Allah bagi pilihan, kau nak datang tak? Kalau kau datang aku gerakkan kaki kau, kalau kau tak nak datang aku tak gerakkan kaki kau. Tak ada pula kita duduk dalam rumah tak datang masjid, tiba-tiba kaki tu bergerak sendiri, tak berlaku macam tu. Kan? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kata beliau, lazimilah isfaq. Isfaq ni apa dia? Sentiasa rasa tidak sempurna. Kan? Sentiasa rasa tak cukup, sentiasa rasa banyaknya kurang gitu. Kan? Kita dah buat sehabis baik dah. Cukup ke kalau nak dibandingkan dengan apa yang Allah bagi kepada kita? Kalaupun tuan-tuan, kalaupun seandainya kita nak membayar nikmat ataupun pemberian yang Allah berikan kepada kita, 24 jam ibadah kita pun kita tak mampu nak bayar. Kan? Contoh kita nak balas balik apa yang Allah bagi kepada kita dengan cara kita nak berzikir kepada Allah 24 jam tak tidur.
Pagi, petang, siang, malam zikir, baca Quran, sembahyang, zikir, baca Quran, sembahyang, makan pun sambil makan sambil zikir. Terbayarkah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kan kalau kamu bilang nikmat Allah, kamu tak mampu nak bilang. Maka sebab itu kata beliau, lazimilah isfaq. Apa isfaq tadi itu? Rasa kurang, rasa tak sempurna, rasa tak cukup. Walaupun ibadah yang paling sempurna kita buat, kan? Walaupun ibadah, contohnya kita nak masuk dalam bulan Ramadan, kan? Kita baca habis hari-hari 1 juzuk, sampailah 30 Ramadan habis 30 juzuk. Kita rasa macam, oh hebat dah aku 30 juzuk kok boleh habis, kan? Jadi kita perlu rasa apa dia? Tak cukup, sikit sangat, kan? Sikit sangat ibadah aku ni, sikit saja amalan aku ni. Kita perlu sentiasa rasa seperti itu, kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikit lagi, kita ambil lagi seminit nak habiskan perengganian ni. Kemudian kata beliau, jangan kamu hendaklah kemudian kata beliau, hendaklah kamu mengutamakan belas kasihan, layanilah orang ramai sebagaimana agama kamu akan terselamat, dan jauhilah bermuka-muka dan mengalah dengan mengorbankan agama daripada asal lagi. Maksudnya, kita tak salah untuk mengambil hati manusia selagi mana agama kita aman, selagi mana tidak terjejas, selagi mana kita tidak meninggalkan agama kita. Contohlah contoh, kalau seandainya nak melayani kehendak ataupun karenah seseorang, dalam istilah bahasa Arab dipanggil dia ada al-madarah dan juga al-mudawamah. Maksudnya, kalau seandainya kita melayani orang itu sehingga menggadaikan agama, maka pada waktu itu jangan, kan? Tetapi kalau seandainya kita melayani manusia, melayani kehendak orang ataupun kawan kita yang tidak menjejaskan, mengorbankan agama kita, maka itu tidak menjadi masalah. Satu perumpamaan yang dibuat oleh ulama begini. Contoh, ada satu orang kena bisul. Bisul, kan? Kemudian kita bagi tahu kat dia, bisul kamu ni bahaya kalau kamu biar. Nanti kan dia membengkak, membesar, kemudian kuman itu akan berjangkit-jangkit dan akan pergi tempat lain. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu rawat dia. Pergi ambil ubat, masukkan pergi jumpa doktor lah. Kita pun rawat, bersihkan apa semua sampailah dia sihat, kan? Berbeza orang yang satu lagi. Orang yang satu lagi, bila mana kawan dia kena bisul, dia kata, kalau kau keluar orang nampak kau bisul, kemudian tak ada orang nak berkawan dengan kau, orang segeli, orang sejijik dengan kau, jadi macam mana cara kau buat? Kau pakai baju lengan panjang tak nampak bisul tu, okey lah. Jadi cara dia tadi itu, orang yang pertama membaikkan manusia, memberikan kebaikan kepada manusia. Tapi cara yang kedua tadi itu tidak. Walaupun penyakitnya itu tidak nampak, tetapi dia tidak menghilangkan masalah yang ada pada seseorang. Maksudnya, bila kawan kita dia buat salah, kemudian kita tak tegur dia, kan? Maka kawan yang kita tak tegur kerana kita nak jaga hati dia, kan? Kalau kita tegur nanti dia tak nak berkawan dengan kita, nanti kan dia panggil aku ustaz pula kan, dia panggil aku ustazah pula kan. Kita tak nak tegur dia, kita tak nak nasihat dia, maka apakah salah yang dia lakukan itu akan hilang? Jawapannya tak. Sebab ini yang dipanggil bermuka-muka. Orang kita, kawan kita yang melakukan salah tapi kita tak tegur dia, kan? Kita tak nasihat dia kerana nak menjaga hati dia, maka penyakit ataupun dosa yang dilakukan itu tidak akan hilang. Berbanding yang tadi itu, walaupun sikit pedih, kan? Memang sakitlah kalau nak rawat bisul tadi itu, nak sapu ubat, kemudian nak, kalau perlu bedah kita buat pembedahan, memang sakit. Kan mungkin pada peringkat awal dia tak nak dengar pun nasihat kita, tapi kita cuba nasihat, kita bagi tahu kalau seandainya kamu tak buat, maka dia akan merebak, dia akan, kuman itu akan berjangkit, mungkin akan sampai ke tempat-tempat yang lebih bahaya. Maka akhir sekali
Walaupun sakit dia akan hilang tak penyakit tadi itu. Sakit yang diterima untuk belah, bedah ke, cucuk ke, siapa ubat, akhirnya penyakit tadi itu akan hilang, bisul tadi itu akan hilang. Inilah manusia. Kalau seandainya kita melayani dia tidak merosakkan agama kita, ya silakan. Tapi kalau seandainya melayani manusia itu merosakkan agama kita, maka kata ulama lebih baik kita tinggalkan. Jadi saya kira di situ dulu kita berhenti. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan kita akan datang kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna bi tazkirika muntafiqin wa li kitabika wa li rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in. وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ووالدينا واحبابنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.